anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan pengasas dan pengerusi Yayasan An-Nahdhah, Tuan Guru Haji Abdul Muttalib Ma'ruf, yang saya hormati seluruh ahli dan kuasa yayasan, para guru, para kaki tangan, para asatizah, seterusnya anak-anak pelajar dan tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Juga kita raikan tetamu-tetamu yang mengikuti program Ramadan kita di An-Nahdhah. Mudah-mudahan kita punya mujahadah kita, tinggal kampung, tinggal keluarga, semua akan dikira oleh Allah sebagai amal soleh. Buat tazkirah waktu asar bulan Ramadan ni macam ni lah. Semua dah nampak separuh sedar ni. Nampak teruk dah ni. Kalau tuan-tuan teruk, saya lagi teruk. Kita ni semangat kadang-kadang ceramah ni dengan semangat dengan orang yang dengar ya. Orang dengar nampak semangat, kita semangat lah. Kalau orang dengar ni nampak dah nak qalu inna lillah. Tuan, jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, mudah-mudahan dapat semangat sikit lah petang-petang ni kan. Mujahadah orang nak pergi tazkirah lepas asar, dengan tuan-tuan mujahadah nak dengar. InsyaAllah. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni nak kena ubah sikit kita punya pemahaman kita bahawa dia semata bulan puasa je. Lalu orang duk kata masuk bulan puasa. Sebenarnya tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni dia sebut sebagai bulan mujahadah pun dia juga. Bulan kita nak fight, kita nak lawan banyak benda. Sebab Nabi SAW sebut kam min sa'imin ma laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dengan dahaga sahaja. Salli ala sayyidina Muhammad. Berapa ramai orang yang puasa sebab pemahaman dia masuk bulan Ramadan tahan makan, tahan minum. Sedangkan Ramadan ni bulan mujahadah. Ramadan ini bulan tarbiyah. Yang kita nak jaga bukan takat nak jaga makan, tak mau makan, nak jaga minum, tahan dahaga. Dahaga perit ni, mai ni musim ni dia mai panas pula dah. Hari tu 2-3 hari tu hujan, sejuk, teduh. Mai elok masuk Ramadan dia hangat. Berasa. Sebab Ramadan tu sendiri masuk panas. Bukan sakat cuaca dia panas, kata ulama. Standard bila masuk bulan Ramadan, cuaca akan jadi panas sesuai dengan perkataan Ramadan. Bahkan Ramadan itu sendiri maksud musim panas. Tapi Ramadan juga yang keduanya panas yang membakar dosa-dosa yang ada dalam tubuh badan kita tu. Betul itu. Tapi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, ada orang puasa pi depan Allah, ada puasa tapi tak ada pahala. Pasal apa? Di antaranya tuan-tuan, ialah dia tak berhenti daripada banyak bercakap benda-benda dusta. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad kata, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tetap mengamalkannya,
maka Allah tidak sekali-kali berhajat, yakni atas amalannya, meskipun dia meninggalkan makan serta minumnya. Kena jagalah. Kita lah ni mulut kadang tak bercakap sangat. Mai bulan-bulan puasa ni lagi tak mau bercakap. Tanya pun sampai tak mau bunyi langsung. Ni okey ke tak okey ni? Kan saya dah kata lah. Tanya pun tak bunyi. Pasal dia tak mau bercakap. Gitu je. Pasal apa? Lapak. Tahu kata lapak. Tapi mulut dia yang duk kat jari dia tu jahat sungguh. Tak ada insurans takaful punya. Pantang salah sikit nak kata ke orang, nak sebut tentang orang, nak apa. Cakap sampai ke tahap tuan-tuan, apa benda yang dia dapat, dia tak sabar nak hantar ke orang. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Cukuplah seorang itu dia kira sebagai pendusta bila dia menyampaikan sesuatu yang dia tak tahu betul ataupun salah. Berapa banyak kita duk buat panggil macam ni? Ya? Pergi depan Allah, Allah kata-kata pembohong. Dia duduk pada label dia, duduk pendusta, pembohong. Dia kata, saya tak bohong. Saya bukan passion orang bohong. Bohong. Pasal apa yang bohong? Pernah tak satu hari, kamu hantar maklumat, kamu hantar cerita, kamu share satu cerita yang kamu dapat? Dia kata, betul ya saya share. Tapi bukan saya punya cerita. Saya dapat tu maklumat tu daripada orang. Orang tu hantar mail kat saya, kemudian saya hantar kat orang. Kamu cek tak dulu betul ataupun salah? Tak cek betul ataupun salah. Cukup kamu digelar pendusta. Bila kamu dapat satu maklumat, kamu pergi hantar ke orang, pergi cerita ke orang, yang kamu tak tahu cerita tu betul ataupun salah. Berapa banyak kita duk buat benda lagu tu? Berapa banyak kita duk buat lagu tu, tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya nak? Subhanallah. Itu nak kena jaga apa? Kena jaga perkataan. Bila kita duduk dalam bulan Ramadan, biar kurang bercakap. Cuma lagi sekali lah saya sebut, cakap kita lah ni, passion lah ni bukan cakap pakai mulut semata. Cakap kita banyak pakai jari, kadang lebih banyak cakap pakai jari daripada bercakap lebih daripada mulut. Nandan, Sayyid Muhammad. Ingat, sebut satu mudah, cek dulu betul ataupun salah. Kadang-kadang saya ingatlah bulan Ramadan ni, kalau tak boleh tak payah buka Facebook pun tak apalah kot. Tapi masalah juga, kita ni duk buat kuliah ni pun duk tengok melalui Facebook juga. Ni yang duk tengok, yang duk tengok kot Facebook sebagainya. Saya tak dapat maklumat ilmu pula. Cuba, saya tak tahulah nak buat lagu mana. Dulu pernah juga saya cadang, tak ada. Masuk Ramadan, no Facebook, dia panggil unplug. Unplug Facebook, unplug media sosial, tumpu untuk ibadah saja. Dulu boleh lah. Lah ni dah tak boleh dah. Rasa macam tak boleh. Pasal apa? Pasal majlis ilmu pun banyak terikat dengan media sosial ni. Dulu tak bagi orang masuk TikTok. Lah ni, Salih Sayyid Muhammad, dakwah melalui TikTok tu lagi dahsyat, orang tengok lagi banyak lagi daripada Facebook pula. Sebagainya. Jadi, macam mana kita nak jaga, nak disiplinkan diri kita untuk tapih maklumat. Supaya kita tak bercakap kadang-kadang benda yang kita tak tahu betul ataupun salah. Bahkan kita kadang-kadang bercakap satu benda yang dusta, yang bohong. Tuan-tuan, kita ni bulan Ramadan ni tahun ni. Tahun lepas pun kita masuk Ramadan juga. 30 hari kita puasa. Letih puasa. Siapa kata tak penat puasa? Sebab tu Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita tentang bulan Ramadan ni, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, cerita tentang orang puasa ni, Allah bagi dekat dia satu pintu syurga khas untuk orang puasa aja. Kata Nabi SAW, inna fil jannah baban yaqulu lahur rayyan yadkhulu minhu sa'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga. Saya baca tafsir ulama mentafsirkan hadis ini, dia kata Nabi sebut inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga. Maksudnya pintu yang nama dia Ar-Rayyan ini, yaqulu lahu Ar-Rayyan ni, yang dipanggil dia dengan Ar-Rayyan ini, dia duduk dalam syurga. Bukan pintu nak masuk syurga. Pintu Ar-Rayyan ni duduk dalam syurga dah. Maksudnya orang yang akan masuk pintu Ar-Rayyan ni, dia memang duduk dalam syurga dah.
Dia dapat kenikmatan syurga dan dia dapat satu kenikmatan lagi masuk pintu ar-rayyan ni. Khas kepada siapa? Yadkhulu minhu shaimun. Yang akan masuk pintu ni hanya orang-orang puasa saja. Bila? Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuh. Dan tak ada siapa pun yang selain daripada dia. Hebat dia lagu mana pun. Dia berjihad fi sabilillah ke. Dia mati syahid ke. Apa sahaja kelebihan yang dia buat dulu waktu hidup kat dunia. Pintu ni dia tak boleh masuk. Sebab pintu ni khas untuk orang puasa saja. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Allah panggil. Aina saimun. Mana geng-geng puasa ni? Bangkitlah makcik-makcik ni yang duduk kat belakang ni. Yang memang jenis rajin puasa. Nah, bab puasa sunat memang boleh kat makcik-makcik. Geng-geng lelaki-lelaki ni memang balok liat nak puasa sunat ni. Ni. Orang perempuan memang rajin puasa sunat. Rajin puasa sungguh. Puasa ni. Ustaz nak puasa 3 hari ni, hari berapa bulan ni? Tanya kita pun tak puasa hari tu. Subhanallah. Jadi rajin puasa ni. Orang yang geng-geng ni mau pakai bangkitlah. Aina saimu, mana geng-geng puasa ni? Fayaqumun. Lalu mereka pun pakat-pakat bangkit semua. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tak ada siapa pun yang akan masuk ke dalam pintu ar-rayyan ni kecuali mereka sahaja. Kemudian fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Lalu bila depa semua geng-geng puasa ni dah masuk dah, lalu pintu itu akan ditutup sehingga tidak ada siapa lagi yang boleh masuk melalui pintu tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pintu itu nama dia pintu ar-rayyan, khas untuk orang puasa. Pasal apa sampai ada satu pintu khas special untuk orang puasa? Sebab sebenarnya puasa ini bukan satu benda yang senang, tapi puasa ini tuan-tuan sangat susah. Sangat susah. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa kita kena buat? Tuan-tuan, bukan takat nak puasa, tahan makan, tahan minum. Sebab dahlah mujahadah tak makan, mujahadah tak minum. Ada orang pi depan Allah, puasa ada, pahala tak ada. Yang dapat ju' wal atash, lapar dengan dahaga saja. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak jaga mulut. Saya duk fikirlah, tahun lepas kita puasa, 11 bulan tak puasa. Maksud tak diwajibkan puasa, adalah puasa-puasa sunat kita buat. Ni masuk ni, puasa kali ni. Saya duk risau apa? Duk risau pi depan Allah. Puasa tahun lepas ada, tapi pahala tak ada. Pasal apa pahala tak ada? Pasal tuan-tuan, dalam tempoh 11 bulan yang kita lalui hari tu ni, berapa banyak agaknya orang yang sakit hati dengan perkataan-perkataan yang kita cakap. Agak ada tak kita piduk fitnah orang? Satu benda maklumat yang kita dapat, yang kita tak tahu dia buat ke, dia tak buat ke, kita pi cakap ke orang. Yang perkataan kita tu bagi kesan dalam hidup dia. Selama 11 bulan hari tu, dia terkesan dengan perkataan yang kita cakap. Ataupun kita mengumpat. Kita cakap tentang orang, sallallahu alaihi Muhammad, yang percakapan itu dia memang betul. Tapi percakapan tu tak ada manfaat apa pun untuk dia. Berapa banyak agaknya dalam tempoh 11 bulan hari tu ni, yang kita sebut je nama-nama orang. Kadang-kadang kita sebut sekali je. Kadang-kadang kita berulang-ulang kali sebut. Boleh jadi tak tuan-tuan sekalian, dalam tempoh itu, seluruh pahala-pahala puasa kita yang kita buat hari tu ni, dah bagi habis kat dia lah. Dah ni. Boleh jadi tak? Tambah tak hari tu pilihan raya pula hari tu sekali pun masuk juga tahun lepas. Pakai selamat tuan-tuan, cakap habis lah. Bagi kat siapa tak tahulah. Itu, nombor 1, nak jaga puasa kita ni, supaya puasa kita ni ada habuan yang kita boleh kutip ke akhirat. Puasa kita ni tak jadi puasa yang hanya lapar dan dahaga. Jaga mulut. Jaga perkataan. Kadang-kadang diam lagi baiklah. Saya sama ingat kata Nabi SAW kata apa? Man
Salih semak kata Nabi SAW kata, man yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia cakap baik-baik saja. Kalau tak mampu, hendaklah dia diam. Kenapa? Oh, subhanallah. Beriman pada Allah macam mana? Allah menilai, Allah melihat, Allah merhati. Allah tahu sampai ke dalam hati. Beriman hari akhirat macam mana? Tahu ada timbang hisap, tahu ada dosa pahala, tahu ada syurga neraka. Dan pula nanti, antara amalan yang kita buat, amalan yang kita buat, ada amalan yang sah dan amalan itu diterima, tapi pahala dia pergi bagi kat orang habis. Pasal apa? Ngumpat, fitnah, mengadu domba, cakap satu benda yang tak patut kita cakap tentang orang lain, buat zalim kat orang, habis pahala. Tuan-tuan, yang keduanya tuan-tuan, dan kita nak jaga puasa kita tu, jangan sampai puasa kita tu jadi lapak dan dahaga saja. Jangan duk buat benda yang sia-sia dan apatah lagi benda yang keji. Dahlah sia-sia, keji pula. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam, bukanlah puasa itu min akal wasyarab, daripada makan dan minum saja. Puasa tu bukanlah menahan makan minum saja semata-mata. Salih Muhammad. Saya nampak tuan-tuan makin rendah kepala. Makin rendah. Tadi duduk tegak gitu lagi. Makin turun, makin turun. Nampak gaya pun saya pun kena turun dari kerusi ni. Mujahadah. Tazkirah lepas sak bulan Ramadan macam ni lah. Aduh, subhanallah. Allah Rabbi. Tuan-tuan, Salih Muhammad, puasa ni kata Nabi SAW, bukanlah sekadar menahan makan dan minum saja. Tapi puasa ni tuan-tuan, Salih Muhammad juga adalah kata Nabi SAW, menahan daripada perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Sehingga kan kata Nabi SAW, kalaulah ada orang yang mencela kamu, kata Nabi SAW, kalau ada orang yang mencela kamu, katakanlah kepadanya, inni saim, sesungguhnya aku berpuasa. Inni saim, sesungguhnya aku berpuasa. Kalau dalam sehari kita duk puasa tu, nombor satu sekali, tolong jaga jangan buat benda sia-sia. Faham tak ni? Ni mai bulan Ramadan keluar berita pula, elok masuk Ramadan, keluar berita pula. Berita apa? Artis tu bercerai. Ya, dan Google tu hati apa pula bercerai dalam puasa ni. Ada bercerai 2 hari lepas. Ustaz pun tahu lah. Tahu daripada hantar. Nak cerita sibuk apa, dia bercerai, baby kat dia lah. Rumah tangga dia nak bercerai kan? Dia nak kahwin seorang lagi kan? Hari tu kahwin seorang lagi dah macam nak kiamat Malaysia ni. Macam berlaku gempa bumi 8 skala Richter. Ni pasal apa? Pasal dia tu pergi kahwin dekat Siam. Aduh, biar pergi kat dia lah. Dia rasa dia mampu. Taklah ustaz dia tu apa kesian kat isteri dia apa semua. Urusan rumah tangga dia pergi kat dia lah. Kalau kita urusan rumah tangga kita pun kita tak mau orang duk pergi sembang-sembang pasal kita. Sembang pasal anak kita. Kita pula pergi sembang pasal rumah tangga orang. Pergi kat dia lah. Biar dia selesai elok-elok. Kita duk sibuk lah hari ni update perkembangan terkini hari ini. Duduk cerita pula kat jiran sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hantar tak tu? Dia tu artis tu pergi bercerai pula. Pergi kat dia lah. Tak ada benda manfaat dan tak ada benda apa-apa yang jadi baiknya dekat kita. Kata Nabi SAW, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu, dia, Salih Muhammad, Allah SWT, dia meninggalkan benda yang tak ada manfaat, tak ada faedah apa kat dia. Kita ni Quran hari ni berapa juzuk dah baca? Dapat 2 juzuk dah. Dapat dah Ustaz, alhamdulillah. Tahu kes apa yang dapat 2 juzuk tu? Pasal tinggal baca Facebook Ustaz 5 minit. Hari ni kurang baca Facebook sikit, tu yang dapat banyak baca Quran sikit. Kalau tinggal tak baca terus Facebook hari ni,
tak baca, tak tengok tulis media sosial hari ni, agak 3 juzuk dah kita apa hari ni. Ni. Dia main lagi puasa mata, lagi nak tengok, lagi nak banyak membaca. Baca Quran tak apa. Ni nak baca tu media sosial kita tu. Saat-saat WhatsApp masuk, saat-saat tu tuan-tuan, bulan Ramadan ni, bagi baca Quran pakai mushaf ni. Jangan duk pakai handphone tu. Saya lah duk encourage juga orang, saya duk kata baca lah. Asal baca. Kalau hang boleh baca Quran kat handphone pun hang rasa hang boleh istiqamah baca Quran dengan handphone, hang baca lah. Daripada tak baca langsung. Tidak ni? Kita ni kan bangkit tidur. Alam bunyi alam. Tak pandai pula nak bunyi alam macam mana. Bunyi alam. Angkat. Tutup alam tu. Buka WhatsApp selalu. Kita ni. Apa pula hantar tengah malam, hantar pagi baru baca. Okay, buka satu lagi. Tengok pula WhatsApp nombor 2. Tengok pula WhatsApp nombor 3. Dapat 3-4 WhatsApp. Waktu bangkit daripada tidur. Alangkah cantiknya kalau dah nak baca juga, buka mata, alhamdulillah tutup tu, dah nak, dia geram juga, nak tengok juga, buka baca Quran tepi tu. Boleh tak kalau buat bagi jadi lagu tu? Buka mata sebelah baca lagi. Buka WhatsApp, buka Quran. Daripada buka WhatsApp tu. Didik bagi mulakan hari tu dengan Quran dulu. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Buka WhatsApp. Punya nak baca. Tuan-tuan, bagi lekat juga tu nak buat macam mana. Tapi masalah bila baca dengan yang ni lagi, dia elok baca sikit, dia keluar pula kat atas tu. Notification. Kan? Ni siapa pula hantar ni pun membaca pula. Lagu tu lah tuan-tuan. Terganggu. Buka yang ni lah. Biar bulan Ramadan ada satu Quran yang melekat dengan kita. Tak payah. Macam mana nak bagi? Biar Quran tu duduk melekat kita lah. Cerita Ramadan ni. Ni. Tu Imam Zuhri disebut sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata bulan Ramadan merupakan bulan tilawah dan bulan bagi orang makan. Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali dalam sebulan. Sehari 2 kali khatam. 2 kali pusing Quran tu sehari. Tuan-tuan. Imam Mujahid 2 hari sekali khatam. Bila masuk 10 akhir Ramadan, sehari sekali khatam. Masuk apa? Tak ada. Kalau macam kita lah, memang Quran tu duduk dengan kita je lah. Pergi mana pun bawa Quran. Biar duk buka Quran tu, duk ulik Quran tu lah dalam sehari. Bila kita duk fokus kita dengan Quran, kita tak ada nak fikir apa yang lain. Macam mana cara? Sebab kita ni sentiasa jiwa kita kosong dan kita nak isi jiwa kita dengan sesuatu. Ada orang bila kosong dia cari lagu dia nak buat. Cari lagu tu. Cari lagu apa? Santai-santailah sayangku. Yang tu ulang tiap hari. Sampai nak termuntah kita dengar. Maksudnya apa? Dia seronok. Dia nak isi tang kosong tu. Ni. Sampai 4 juta view. Kes apa? Kes kita seorang ulang sehari sampai 8 kali. Pasal apa yang ulang sampai 8 kali? Pasal nak isi kosong tu. Ada orang dia nak isi kosong, dia pergi nyanyi karaoke. Ada buatlah benda-benda apa. Cuba kita paksa diri. Dia main rasa kosong, isi dengan Quran. Dia main rasa kosong, dia isi dengan Quran. Biar ulik Quran tu, bawa kita. Maka kita tak buatlah benda sia-sia. Kata Syekh Abdul Qadir Mandili, kitab Penawar Bagi Hati, cakap, kita ni memang jenis kena bercakap. Kalau tak mau bercakap, duduklah hutan seorang-seorang. Tak mau bercakap, duduklah hutan seorang-seorang. Tapi memang kita memang kena bercakap. Memang kena bercakap pasal kita duduk dalam komuniti manusia. Cuma bercakap kita ni, tiga jenis. Satu bercakap, cakap yang ada manfaat. Cakap yang ada manfaat. Cakap yang ada pahala. Macam ambil ketui mah. Tak. Cakap yang ada pahala macam ambil ketui mah, baik kat kita. Atau kita bercakap benda yang sia-sia, benda yang tak ada faedah apa-apa. Tak ada faedah apa-apa. Cakap tu tak bawa faedah kat kita, tak bawa faedah kat orang. Macam ambil ketui mah yang kita dah dapat tadi ni, ambil ketui mah ni,
pi tak kat tepi, pi ambil ketui tanah mai kat kita. Ataupun yang ketiga, cakap benda dosa dan maksiat. Ketui emas tolak tepi, ketui tanah tolak tepi, ambil ketui bara, pi ambil bola mulut dia. So tiga ni, sama ada nak ketui emas, atau nak ketui tanah, atau nak ketui bara api. Pilih, sebab kita memang kena bercakap. Memang akan bercakap dan tak berhenti-berhenti bercakap. Maka biarlah bercakap benda faedah. Nak buat, biar buat benda faedah. Hari dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan untunglah yang pilih duduk kat madrasah ni memang tak ada benda apa nak buat, melainkan nak kena ulang alik pergi madrasah. Tu duduk tu berjalan, pimai-pimai tu, berapa banyak pahala dah kita boleh. Azan je kalau tak pergi rasa tak patut sangat sebab duduk kat sini. Dia memaksa diri kita untuk buat. Alhamdulillah, syukur. Tapi kalau duduk di rumah pakai habis dah. Tuan-tuan, saya ada je benda nak buat, saya ada benda sia-sia. Yang keduanya benda keji. Kalau benda sia-sia pun Nabi suruh kita jangan buat, apatah lagi benda keji. Dan kalau ada orang duduk provoke kita, dia nak berkelahi dengan kita, dia nak celah kita, ada je benda tak kena dengan kita ni, dia cari pasal dengan kita. Kita ni puasa, hang tang lain tak bagi, tang aku lapak aja yang kacau. Ni. Oi, lapak ni tuan boleh tumbuk muka orang dengan main-main. Tang kenyang tak bagi, tang lapak jangan buat salah. Oi, buat salah lagi. Cari pasal. Tapi kalau Nabi ajak dekat kita, kalau orang provoke kita, orang cari pasal dengan kita, orang ajak gaduh dengan kita, tahu kata apa? Kata inni saim, sesungguhnya aku puasa. Ini saim, sungguh aku puasa. Bukan abang dia. Mak dia boleh tahan kan? Amai ni. Nampak ni? Sesungguhnya aku puasa. Dia turut insaf. Sembahyang sunat, taubat turut kau. Naklah. Kita kalau buat itu memang terror lah. Hantar tak dia kata apa kat aku? Hantar tak dia kata apa kat aku? Dia kata apa? Hantar dia kata kat kamu yang teruk aku tak boleh dengar ni jenis batu api ni. Mai abang kita. Jom pergi jumpa dia. Awak hangat yang mulut saja, hang mulut aku hang tak tahu lagi. Hang buah hang saja, buah aku ni hang tak tahu lagi. Tak, bukan macam tu. Inni saim. Pergi jumpa dah, jom pergi jumpa dah. Ustaz, hang kata kat aku tak puas hati apa? Inni saim. Sungguhnya aku berpuasa. Start motor pergi pasar Ramadan. Beli yak leci. Tuan-tuan, benda yang senang nak sebut tapi susah nak buat sebenarnya. Sebab kita dalam keadaan lapang. Bila keadaan lapang tuan-tuan sekalian, kita ni nafsu kita ni memberontak. Nafsu kita ni sedang menggelegak. Dia tak boleh tahan. Dia sedang dipunish, dia sedang dihukum, dia sedang ditekan. Nafsu kita ni duduk cari pasal yang nak gelojak, nak meletup. Tahu tak? Tahu tak orang yang tengah ditekan, tengah dipaksa. Dia duduk dalam posisi Allah, lebih susah. Tapi bila ditekan saja dia akan meletup. Pom, itulah nafsu kita waktu tu. Tapi kalau dia boleh patahkan lagi nafsu dia, inni saim, sungguhnya aku berpuasa, waktu tu dialah orang yang paling terror sekali dalam dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana Nabi SAW kata apa? As-siyamu junnah. 5 minit kita berhenti. Nampak teruk dah tu. Nampak masing-masing duduk menyulur, macam nak berenang, nak kuat lentang semua dah. 5 minit lagi kita berhenti insya-Allah. Dan ni dua waktu yang tak boleh kuliah panjang. Nombor 1, kuliah subuh bukan bulan Ramadan. Tak boleh panjang-panjang. Pasal orang nak pergi makan. Dia sibuk nak pergi makan. So kalau kuliah panjang-panjang lagi, dia tu nyulok, menunggin, ngelupak macam lah. Wah, lapar ni. Ceramah apa panjang-panjang tak. Ni bau nasi lemak apa tu. Tapi bulan puasa boleh lajak panjang sikit, tak apa, pasal dia tak ada plan nak makan pagi. Dia dah makan dah tadi, dia relax. Cuma dia mengantuk sikitlah. Nombor 2 tu lepas asak bulan puasa. Bulan lain okey lagi. Lepas asak bulan puasa tak boleh panjang sangat. Pasal apa? Ustaz lagi nak pergi pasar Ramadan lah, ustaz lagi nak masak apalah, ustaz lagi nak siap apalah. Ustaz ni buat panjang pula, orang ni tak puasa ke ustaz ni? Betul lah kan? Jadi 2 waktu ni kena pandai lah. Jadi 5.30 kita berhenti insya-Allah. Baik tuan-tuan, kata Nabi SAW,
as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni saimun marratain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, Nabi kata puasa ni perisai. Puasa ni perisai. Perisai apa? Perisai daripada dua. Satu perisai dunia, satu perisai di akhirat. Perisai di dunia ni, dia jadi perisai daripada benda-benda maksiat. Dia tak boleh dan dia tak lalu nak buat benda maksiat pasal dia puasa. Maksudnya, bila dia puasa, dia tak boleh nak buat benda haram. Pasal memang benda haram tak boleh nak buat. Bukan cerita waktu bulan puasa, waktu bulan biasa pun benda tak boleh buat. Tapi kalau dia boleh buat juga dalam bulan puasa pun dia boleh juga, ni memang haram jadah. Melampau sangat haram dah. Tuan-tuan sekalian. Jadi subhanallah, saya Muhammad. Tapi dia perisai. Sebab tu kalau orang yang dia tak mampu nak kahwin, masuk bulan, dia tak mampu nak kahwin, Nabi suruh dia puasa. Sebab puasa boleh mematahkan dia punya nafsu dia. Allah sallallahu alaihi Muhammad, utama. Yang kedua, perisai daripada api neraka. Puasa sehari kerana Allah SWT. Dia puasa sehari kerana Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahun nar anin nar sab'ina kharifan. Tidaklah seorang yang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dengan puasanya tersebut daripada api neraka di hari kiamat sejauh 70 tahun. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi puasa tu perisai dua. Satu waktu di dunia, satu lagi perisai waktu dekat Yaumul Qiyamah nanti. Tapi nak jadikan dia perisai, nak jadikan puasa itu dia perisai, maka hendaklah dia melakukan beberapa perkara ni. Maka kata Nabi SAW, wala yarfuth, jangan salih ala Sayyidina Muhammad melakukan perkara yang namanya rafas, bercakap perkataan-perkataan keji. Waktu bulan puasa, jaga jangan duk cakap benda-benda tak elok, benda-benda keji. Kemudian, wala yajhal, jangan duk buat benda-benda kejahilan. Sayyidina Muhammad, benda-benda yang jahat, benda-benda yang jahil. Wa ini mura'un, kalaulah seorang itu qatalahu, sallallahu alaihi Muhammad, diperangi ataupun dia dicaci maki, maka hendaklah dia kata, inni saimun, aku ni sesungguhnya termasuk daripada kalangan orang puasa. Marratain, Nabi mengulangnya sebanyak 2 kali. Najak lagu itulah tuan-tuan, itulah di antara disiplin bulan Ramadan kita ni tuan-tuan, bukan sekadar nak tahan makan, nak tahan minum, tetapi sebenarnya tuan-tuan kita kena jauh lebih mujahadah dalam menjaga kelakuan perangai buruk akhlak kita ni. Jaga mulut kita, dia bercakap benda-benda yang tak patutnya, jangan dia buat benda sia-sia. Isi hari-hari dalam Ramadan ni dengan sungguh-sungguh. Susun jadual kita elok-elok, jadual baca Quran bila, jadual sedekah bila, jadual nak zikir bila, jadual nak selawat bila. Ulama sebut bulan Ramadan paling kurang 1000 selawat kita bagi. Nak kena bagi jadi 1000 selawat sehari. Kalau nak selawat sampai 1000, Quran nak baca sampai berapa juzuk, tuan-tuan sekalian, nak puasa lagi, nak semayang sunat lagi, nak banyak benda nak buat, bila masa nak buat benda sia-sia? Kalau dia boleh buat benda sia-sia lagi dalam bulan Ramadan, boleh bercakap benda tak elok lagi, maksud banyak lompong lagi dalam hari-hari Ramadan yang dia tak buat. Banyak lagi lompong-lompong lah hari dia yang dia tak isi. Sebab itulah dia banyak masa nak buat benda-benda yang macam tu. Kemudian jangan buat benda-benda yang keji dan mungkar. Benda-benda maksiat patut kita tinggal. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Dan Ramadan kali ini Allah akan berikan kesihatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk kita banyak beribadat kepada Allah.
Allah bagi pada kita rasa khusyuk, rasa lazat dalam kita melakukan ibadat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita dan meletakkan kita daripada kalangan hamba Allah yang bertakwa hasil daripada puasa yang kita lakukan. Dan kita doa pada Allah agar Ramadan kali ini Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar, panjangkan usia kita lagi sampai kita habis Ramadan ini dan sambung kepada Ramadan-Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.